Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, in this meeting kita akan discuss pasal apa yang medium dah cakap dekat dalam kelas hari tu. So, medium dah bagi satu task di mana setiap grup kena cari satu tema yang medium dah kasih. So, tema yang medium kasih adalah natural disaster. So, dalam task ni kita kena discuss, setiap orang perlu bagi satu kalau boleh setiap orang kena bagi satu contoh natural disaster or problem. So, setiap orang kena isi form ni nanti. So, sekarang ni setiap orang kena saja satu, then kita tulis after kita dah discuss nanti. So, as leader, saya rasa biar saya start dulu So, suggestion untuk saya ambil heatwave. So, heatwave ni kerap berlaku dekat mana-mana sebab sekarang ni cuaca amat panas melampau dan dia juga efek banyak benda, tanaman, haiwan-haiwan, flora fauna basically. Disaster saya research adalah gempa bumi ataupun earthquake. Kesan daripada earthquake ni dapat memberi kesan yang buruk terhadap persekitaran kita, utilities dan juga kesihatan manusia dan keselamatan manusia. Daripada negara jiran kita, tsunami. Saya rasa ni kan dia macam natural disaster yang macam kira besar Familiar Flash flood kot yang sesuai sikit. Sebab flash flood, banjir. flash flood, banjir kilat. Sebab macam kita tahu kan macam lately ni kan, bukan lately ni, macam hari tu kan kita pernah ada banjir yang teruk gila tu kan. So macam benda Sebab tu sungai Kelang kan. So macam benda tu dia sebab dia boleh sebabkan macam banyak benda lah. Contohnya macam kita punya bekalan elektrik boleh terputus. Banjir ni boleh disebabkan hujan lebat kan. So bila dia dah mention pasal benda tu, hujan lebat ni pun boleh menyebabkan landslide. Which is kalau ikutkan landslide ni dia disebabkan movement bawah tanah yang dekat cerun. Salah satu dia sebab macam contoh hujan lebat ataupun pembalakan haram, yang mana pokok kita dah tak ada, jadi air akan sentiasa mengalir bawah tanah, which is tak ada akar nak serap air tu. Jadi karakter tanah tu akan jadi lemah. Jadi dekat curun-curun tu akan jadi tanah runtuh Macam contoh yang tragik sekali dekat Malaysia, yang Highland Tower tu, pasal air yang mengalir tu sebab diorang tak check kan betul-betul. So dia cause of menyebabkan natural disaster. Lagi satu, dia boleh weaken kita punya agriculture macam habitat air, habitat yang dekat laut jadi terjejas. Bawah ni madam ada bagi kotak lagi. So dekat kotak yang bawah ni pula, saya nak semua pilih bagi dalam bentuk ayat yang mudah, tulis kat situ mana yang point paling boleh pakai akhirnya, paling suitable point. So yang tu kita pilih orang lain punya ke kita cakap pasal point kita? So dekat sini dia suruh each member list and choose one idea. So masing-masing tulis je dulu point masing-masing yang paling orang cakap paling dia teguh dia punya point tu, and then kita akan discuss mana yang boleh. And then tema yang doktor bagi ni supposedly related to Malaysia natural disaster in Malaysia. So kita akan discuss balik, kita akan tanya madam macam mana kita nak select. Setelah dapat persetujuan daripada madam,
kita akan buat tajuk tentang wildfire. Jadi daripada week 6 dan week 7 kita telah pun membuat satu survey on acknowledgement about wildfire serata Malaysia dalam kalangan komuniti. Daripada survey tu kita buat K-map dan juga kita select specific point untuk kita teruskan kita punya projek untuk kita punya course ni. Okay, daripada apa yang kita dapat tu, mula kita cari dulu existing condition. Kan hari tu kita dah cari kan existing condition pasal wildfire ni. Lepas tu kita jumpa dekat Kuala Langat Selangor 2021, dekat Kuala Langat Selangor ada berlaku wildfire sebelum ni. So kita ambilkan tu sebagai contoh existing problem yang pernah berlaku kat Malaysia. Next, daripada survey yang kita dah buat sebelum ni, yang kita kutip-kutip daripada orang tu, kita dah dapat dah dia punya dah bentuk pie chart and bar graph. So kita dah buat explanation lah pasal kenapa berapa banyak orang yang aware pasal wildfire ni, lepas tu apa yang sebabkan berlakunya wildfire ni. Soil is highly susceptible to erosion. Yang ni maksudnya macam mana you? Tak faham. Dia macam kan kalau wildfire tu dah jadi, jadi kita punya keadaan tanah tu dia jadi tinggi dengan apa? Dia tak ni kan, tak apa tu? Dia tak ada kualiti. Tak kualiti. Macam tu. Jadi macam tanah keras, jadi diorang kena tukar balik tanah baru macam tu lah. I see. Quality of air. Tapi quality of air ni tak apa kan kalau macam tak cukup satu point ni. Boleh. Then Boleh. satu lagi kan tu dia macam nak bagi nampakkan yang nak narrowkan lagi kita punya idea tu. Betul. The problem of the team is effect of wildfire. Maksudnya kita fokus on effect wildfire tu. Dah decide kan hari tu yang environment dengan quality of air tu dia paling highest. Yang ni time ni aku COVID kan. Yang yang lagi satu. Jadi daripada poin-poin yang kita dapat tu, yang 5 poin tu daripada tulang ikan, kita dah terima spesifik poin ni adalah hasil daripada kata sepakat ataupun sebulat suara yang mengatakan environment dengan quality of air mendapat the highest mark. So kita punya projek adalah untuk kita kurangkan ataupun kita avoid daripada benda tu berlaku. So yang ni kita akan bincang, betul, kita akan bincang next week. Assalamualaikum semua. Hari ni saya akan mengetuai meeting kita. So meeting kita hari ni kita nak bincangkan pasal test nombor 4 yang pasal evaluation of individual preference. And dengan nombor 5 tu pasal evaluation of project. So nombor 4 ni Ayu tolong conclusionkan dia. Boleh? Untuk evaluation of individual preference project team ni, kita dapat conclude yang Apik punya suggestion. Dia kata kita buat automatic cloud seeding, which is kita akan tanam awan lah. Kita akan letak benih awan supaya bagi hujan. Which is this purpose is to avoid further consequences of wildfire macam jerebu and so on. Macam Khairunisa Nur Faiza, dia suggest automatic water sprinkler. Contohnya macam bila wildfire tu jadi, automatic water sprinkler ni dia akan terus operate untuk padamkan api dekat hutan tu. And the third one, Hafizah suggest smart air purifier.
the same purpose as Cloud CD untuk improve or enhance the quality of air. Nombor 4, Aisyah, dia suggest artificial intelligence fire map, which is kita dapat kesan di mana kebakaran hutan tu terjadi. And last sekali, from diri saya sendiri, automation dust collector, which is to filter the air quality, filter the air supaya kita dapat tingkatkan kualiti udara. So, based on these ideas and opinions, we can conclude automatic water sprinkler dapat markah ataupun total score yang paling tinggi, iaitu 22 compared to smart air purifier from Hafizah punya opinions, which is the objective of this purpose is to evaluate multiple individual preference project team yang dapat guna untuk overcome this problem based on table yang dah given by lecturer. So itu sahaja saya rasa, which is conclusion kita automatic water sprinkler. The fast action yang boleh buat bila kebakaran hutan terjadi. Sebab dia implementkan sensor. Dia implement sensor and dia guna IoT yang dapat notify authorities untuk take fast action lah, quick action. So kita proceed dengan automatic water sprinkler lah ni. Automatic water sprinkler. Untuk test ni sebenarnya kita tak buat lagi dia punya strength dengan weakness tau. So kita akan bincang hari ni. So okay, sebab kan tadi kan yang task before ni kita dah choose type of apa nama tu type of Water sprinkler project team. kan. So that's why kita tak buat lagi the weakness dengan strength. So sekarang kita nak bincang. Okay, untuk task ni kita akan describe the strength and weaknesses of the tentative project team yang berkaitan dengan automatic water sprinkler. So ada dua benda dan ada dua benda, which is strength and weakness. Dan kita akan bincang benda ni untuk macam kita kukuhkan lagi kenapa kita nak buat projek tu tau. Kita boleh tukar macam let's say macam kalau kita buat comparison dia punya pros and cons ni, kalau macam contoh dia punya weakness tu lagi banyak daripada pros, kita boleh consider yang second highest markah yang macam tu. So sekarang ni saya akan catatkan dia punya strength dan weakness. So korang bagi idea kalau korang ada untuk strength. Saya bagi idea dulu Boleh silakan. Okay. In my point of view, I think that kalau kita buat projek ni, kita dapat shorten time untuk avoid daripada api tu spread dekat hutan lah, daripada dia merebak dengan cepat. So kita dapat singkatkan masa kita. I think projek ni pun dia macam senang kan untuk kita buat kan, sebab dia macam water sprinkler. Buat. Sebab komponen dia mungkin boleh dicari, student pun boleh buat. And dia nak implement tu macam possible dia tinggi, possibilities dia macam logik. Kalau dibandingkan dengan projek yang lain tu, yang dah listkan sebelum ni, yang ni macam lagi senang kita nak implement untuk capai. Boleh. Lepas tu bagi pendapat saya yang projek ni pula juga adalah user friendly, sebabnya kita boleh start sistem tu sendiri, and then kita boleh dapat notification tu daripada sistem yang kita buat, dan kita boleh tracking ataupun monitoring keadaan sekeliling waktu tu. Okay. Ya, untuk saya ada
kiranya macam ni after effect punya strength lah. So untuk saya benda ni akan tolong pihak yang terbabit macam bomba lah kiranya. Dia dapat kurangkan, orang cakap kurangkan Kesan. macam mana? Kurangkan kesan ni. Kurangkan something kurangkan bahaya. Risiko kurangkan risiko. So kurangkan risiko. Risiko macam apa, orang terbakar ke. Risiko dia kan? macam Nyawa. kita Nyawa, buat ni ya. kita boleh prevent kan kiranya. Betul? So benda tu kurangkan risiko dari segi fizikal dengan nyawa diorang lah. Untuk Witnesses rasanya dia sudah nak cover lah sebab area untuk cover hutan tu terlampau besar. So too much area to cover. Something like that. So range dia macam besar lah kan. Kita dapat notification kan kita guna IoT. Kalau guna IoT macam kena ada internet lah kan. Betul. So mungkin macam kalau kita guna internet tu macam ada kemungkinan ada poor internet coverage lah. Kita macam kena cari masalah untuk overcome. kan kalau macam kalau kebakaran kan api kan dia macam mana dia boleh merebak tapi based on angin macam mana Kiranya Nanti kalau ada presence of angin tu dia lagi cepat lagi tinggi kan? dia punya. Dia lagi cepat satu hal tapi dia macam contoh kalau kita buat sistem tu kan tu dia punya tube pump ke atau benda yang nak sprinkle ni kan so dekat belah sini tapi angin tolak api ke arah sana so nanti macam air tu tak kena pun macam dia takkan kebakaran tu akan merebak ke tempat lain lepas tu dia tak terpadam pun. Kira tak function lah. Air tu tak ke arah dia. Tak efektif sangat lah. Sebab kan forest kan tinggi macam mostly lah. Dia dekat kawasan yang tinggi so ada angin, ada presence of wind tu. So macam takut tu lah. Ya kalau dah macam tu sensor sekali lah. Susah detect macam tu. Kedudukan sensor. Kekurangan dia kedudukan sensor tu. Jadi dia ada efek ke dengan apa yang Nisa mention tadi pasal installation cost dia agak pricey sikit lah. Mungkin kita boleh tambah beberapa sensor ke ataupun beberapa hose tube air tu nak sprinkle ke. So roughly tengok based on apa yang kita dah discuss ni dia rank lagi banyak daripada witness tau. So kiranya projek ni macam boleh kita teruskan. Boleh proceed. boleh. Proceed dengan apa proposal lah dia. Kita nak proceed kena inform madam ke kita terus boleh start je? Nanti kita dah boleh terus start sebab dia tu pun dia macam dah kasih proposal kan. Macam contoh proposal. Okay, so automatic. Tapi kita kena ni lah, kita kena macam progress tu kita kena inform madam yang kita dah decide benda ni. Lepas tu dah start cari-cari barang. Faham? Itu relay. Pasal lagi-lagi. Picture aku kau yang dia. Kat sini ya nak berapa? Mana nangis-nangis dan Merah tu, bateri merah tu tak ada. Dia kalau dia kita start program kita
dia.